Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali mengucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan ahli parlimen yang telah menyentuhkan isu-isu di bawah bidang kuasa kami. Saya akan mulakan dengan persoalan daripada Bentong tadi kerana beberapa perkara itu akan juga membantu menjawab soalan daripada terutama sekali dari segi daripada YB Pasir Mas. Dan tadi lebih kepada bagaimana kita nak respon mengenai terutama sekali yang tertular dalam video yang melibatkan wanita menuduh pegawai JKM. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya amat mengucapkan terima kasih di atas soalan tersebut kerana ia memberi peluang kepada saya untuk menyatakan prosedur yang terbabit. Merujuk kepada Ops Global, kanak-kanak yang diselamatkan telah dibawa ke suatu tempat yang sesuai. Di situ mereka telah dibawa ke suatu tempat, mereka telah diberi khidmat sokongan sewajarnya seperti perkhidmatan psikologi dan juga kaunseling agar mereka tenang dan selamat. Ini juga menjawab apa yang Babi Tumpak tanya tadi mengenai kaunseling. Pemeriksaan kesihatan juga dilakukan oleh pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini menjawab yang Muhammad Ampang tadi. Manakala siasatan atau temu bual turut dilakukan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Jadi bagi kanak-kanak yang tidak memerlukan perlindungan lanjut, mereka telah disatukan semula dengan ibu bapa atau penjaga yang boleh dijejaki yang telah disahkan dan setelah dipersetujui juga oleh pihak-pihak berkuasa yang lain. Manakala bagi kanak-kanak yang memerlukan perlindungan lanjut, pegawai JKM akan memohon perintah jagaan sementara daripada mahkamah bagi kanak-kanak agar kanak-kanak boleh diletakkan di bawah jagaan sementara JKM. Prosedur ini dibuat selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 25 dalam kurungan 2 dalam kurungan A Akta Kanak-kanak. Kanak-kanak ini akan berada di bawah perlindungan JKM di tempat selamat sehingga mereka tidak lagi perlu berada di tempat tersebut. Sama ada pertama, mereka disatukan semula dengan ibu bapa atau penjaga. Kedua, diserahkan kepada orang yang layak dan sesuai selepas mendapat perintah mahkamah, iaitu mereka dimohon isikan nama penuh perintah. Mereka diperlukan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 31B Akta Kanak-kanak. Dan ketiga, mencecah umur 18 tahun. Tuan Yang Dipertua, berbalik kepada soalan yang berhormat tadi, tuduhan yang dibuat melalui satu sidang media itu tidak benar. Individu dalam sidang media itu mendakwa bahawa pegawai JKM memberi satu borang kosong mengugut beliau untuk menandatangani, kemudian menjadikan borang itu sebagai pengakuan oleh wanita itu melakukan kesalahan dan dibawa kepada pihak mahkamah untuk dijadikan alasan atau sebab atau oleh JKM untuk mengambil anaknya. Saya rasa pihak tersebut keliru dengan maksud yang ingin disampaikan oleh pegawai JKM kepadanya. Sebenarnya memang di bawah peraturan 18 memang pegawai perlu memaklumkan kami membawa anak anda di bawah sini. Jadi itu dimaklumkan, tak perlu juga dalam in writing dengan izin, hanya dimaklumkan begitu kepada si ibu ataupun penjaganya. Jadi sebenarnya dalam kes tersebut pegawai JKM menyerahkan dokumen untuk memaklumkan pemberitahuan itu dokumen itu adalah administrative procedure dia sendiri. Kalau tak perlu ada dokumen pun tak apa. Itu untuk penjelasannya. Jadi prosedur pemakluman atau pemberitahuan ini adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 18(2) Akta Kanak-kanak. Oleh itu tanda tangan yang diminta itu bukanlah untuk pengakuan individu tersebut melakukan sebarang kesalahan bagi dihadapkan ke mahkamah, tetapi tanda tangan yang diminta itu adalah untuk akuan penerimaan mengenai pemakluman atau pemberitahuan tentang anak beliau dalam keadaan selamat di bawah perlindungan JKM pada masa itu. Saya menyentuh juga mengenai apa yang disentuh oleh Yang Berhormat Pasir Mas tadi, seperti yang dimaklumkan tadi, setelah JKM mendapat perintah jagaan sementara terhadap kanak-kanak terbabit, mereka ditempatkan untuk diberikan perlindungan di tempat-tempat selamat kendalian JKM. Bagi ibu bapa, untuk makluman semua,
bagi ibu bapa yang ingin mengetahui dan mengesahkan keberadaan anak mereka di bawah perlindungan JKM, mereka boleh menghubungi bilik gerakan JKM di talian 0383232190 ataupun 0383232191. Untuk makluman juga, sehingga kini lebih 200 individu telah menghubungi JKM sama ada melalui telefon atau hadir secara fizikal ke pejabat-pejabat kebajikan masyarakat di seluruh negara untuk mendapatkan maklumat mengenai kanak-kanak yang diselamatkan dalam Ops Global ini yang sedang berada di bawah perlindungan JKM. Ibu bapa boleh memberikan butiran mereka seperti nama, alamat dan nombor telefon untuk dihubungi serta maklumat anak mereka. Pegawai pelindung kepada kanak-kanak yang berkenaan akan menghubungi mereka untuk tindakan susulan, termasuklah temu bual, antaranya digunakan untuk penyediaan laporan pelindung. Laporan ini akan disampaikan kepada mahkamah bagi kanak-kanak. Kenapa perlu kita mendapatkan butiran daripada mereka yang mengaku sebagai ibu bapa ini? Kerana ada di kalangan anak mereka tidak tahu siapa ibu bapa mereka, dan mungkin ada juga ibu bapa ini mungkin dapat mengenal pasti siapa anak dia, dapat memberitahu kita siapa anak dia. Kita cuba nak dapatkan, kita nak connect dengan izin ibu dengan anak dan juga dengan ataupun ibu bapa dengan anak itu. Jadi sekiranya pihak mahkamah selepas menimbang laporan tersebut dan fakta-fakta lain yang berkaitan, berpuas hati dan yakin bahawa kanak-kanak tidak lagi memerlukan perlindungan JKM dan boleh diserahkan semula kepada ibu bapa mereka, kanak-kanak itu akan disatukan semula dengan ahli keluarga mereka. Namun perlu diberi perhatian bahawa fakta bahawa individu itu adalah ibu atau bapa kepada kanak-kanak terbabit tidak semestinya diterjemahkan bahawa mereka layak secara automatik layak mendapat semula hak penjagaan anak mereka ini. Ini kerana sekiranya mahkamah berpandangan bahawa ibu bapa berkenaan tidak sesuai atau tidak layak untuk menjaga kanak-kanak pada masa tersebut, maka mahkamah boleh mengeluarkan perintah penjagaan sementara kepada pihak lain termasuk OYLS, iaitu orang yang layak dan sesuai. Tadi Yang Berhormat Ampang ada menyentuh mengenai kanak-kanak OKU di bawah jagaan JKM yang mencecah sampai ratusan kanak-kanak. Saya nak nyatakan di sini mungkin Yang Berhormat Ampang keliru antara data kanak-kanak OKU dengan data kanak-kanak yang mengalami masalah kecelaruan kognitif. Saya ingin menyatakan di sini untuk makluman hanya 3 orang kanak-kanak terbabit yang mempunyai kad OKU, manakala 27 orang lagi mempunyai simptom OKU. Jadi bagi penilaian kognitif, JKM akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan penilaian kognitif yang lebih terperinci sebagai susulan daripada penilaian awal yang dibuat oleh JKM yang saya nyatakan dalam penerangan asal tadi. Saya nak mengambil peluang ini ucapkan terima kasih juga kepada KKM dan juga KPM yang turut sama bersama dengan kita, JAKIM pun sama dalam menangani hal-hal kanak-kanak ini. Jadi Tuan Ketua menyentuh sedikit mengenai apa yang ditanya oleh YB Tumpat, berapakah pegawai pelindung yang terlibat dalam Ops Global ini. Ada sebenarnya 513 pelindung, 271 pegawai yang diberi kuasa di bawah akta kita, 100 kaunselor atau pegawai psikologi, melibatkan jumlahnya 884. Dan juga beliau ingin mengetahui sama ada bayi yang sedang menyusu diasingkan daripada ibu mereka. Sebenarnya tidak. Sebab itu kita bila figure kita mula-mula kita menyebut 560, tapi kita hanya menumpu kepada 558, 2 orang itu bersama dengan ibunya kerana masih menyusu. Jadi kita tak memisahkan mereka. Saya seorang ibu, saya akan pastikan itu tidak akan berlaku. Bukan hanya kerana undang-undang tetapi kerana kita manusia. Naluri seorang ibu itu perlu ada kepada seorang pemimpin itu. Jadi dalam hal ini kita tidak memisahkan anak dan ibu itu. Dan saya rasa itu saja yang saya nak jawab. Ada masa sikit Masjid Tanah. Trauma kepada kanak-kanak yang berpanjangan, katanya bagaimana kerajaan membantu kanak-kanak ini untuk mengatasi trauma akibat Ops Global. Jabatan kami Kebajikan Masyarakat ini menyediakan kaunselor-kaunselor untuk membantu kanak-kanak yang sedang dilindungi di institusi kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mempunyai fail peribadi sendiri di mana ujian-ujian dilaksanakan oleh para kaunselor serta berdasarkan penilaian dibuat dan pelan intervensi
disediakan untuk membantu kanak-kanak mengatasi trauma mereka. Yang berhormat semua tuan-tuan dan di-Pertua, sebenarnya ia mengambil masa kerana ia melibatkan prosedur yang begitu terperinci, terutama sekali macam jabatan pendaftaran. Mereka nak mengetahui untuk pastikan anak ini seperti yang dikata oleh yang berhormat KDM tadi, mengatakan anak ini bila dibawa di Pulau Pol pada mulanya, nama dia lain, IC nama dia lain, dipindah tempat lain, pandai nama dia bertukar pula. Jadi inilah perkara yang orang mungkin tidak faham. Ramai yang menyoal kita melalui social media, memberi kritik, membuat kritikan. Saya berharap kalau nak tahu apa-apa, tanyalah kepada kami. Kalau di bawah kami itu JKM, kami yang menyimpan segala maklumatnya. Tapi nak melawat itu memang kita tak membenar sesiapa untuk senang lenang melawat, sebab itu tempat yang selamat. Tempat yang selamat harusnya selamat. Tidak boleh any Tom, Dick and Harry dengan izin untuk pergi ke tempat kita, untuk lepas tu berselfie lah, nak pergi menunjukkan dia datang ke situ. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi insya-Allah tempat anak-anak yang berada di situ semuanya selamat dalam jagaan kita. Sekian, terima kasih.